Okay. Teacher tak muat lah letak dekat bawah. Ataupun kalau kita lukis straight macam ni lah maksudnya. Okay. CH3, CH2, MgX. Dia jadi macam tu. Okay, inilah structure Grignard reagent. So Grignard reagent ni dia boleh react with four other reaction. Kita akan dapat different types of product. Okay, ini adalah Grignard reagent. So akan dapat MgX. Okay. So carbon tu sebelum dia attach pada halogen dia akan attach pada magnesium dulu. Okay, so inilah structure Grignard reagent. Kita label dulu. Okay, so this is Grignard reagent. Kita belum discuss soalan tutur lah sebenarnya. Soalan tutur PQ2 dah discuss belum lah? Have we discuss practice question 2? Kita discuss je practice question 7 ni. Tanda dulu. Mana tadi? Mana? Banyaknya. Okay, ni. Okay, practice question 2. Tolong tanda. Jawapan masing-masing. Okay. Dah buka dah. Okay, kita start dengan question A. So, kita ada hydrocarbon P, okay, which is alkane ataupun alkene, react with chlorine gas. Okay, when exposed to ultraviolet light. So, maksudnya bila dia kata under sunlight ni, maksudnya dia mewakili free radical substitution, right? So, hydrocarbon P ni adalah alkane lah, obviously. Okay, so tak tahu berapa carbon. So, dapat Q. So, Q tu mesti haloalkane, betul tak? Okay, and then haloalkane react with potassium cyanide, KCN, dapat CH3, CH2, CN. So, kita bermula daripada structure CH3, CH2, CN, kita kena predict structure hydrocarbon. So, ini jawapan dia. Okay, so P ni adalah alkene, CH2 double bond CH2. Okay, right, react with Cl2 under UV, so dapat Q. Okay, so berlaku free radical substitution. Okay, react with KCN, kita dapat structure yang diberi. Betul tak jawapan korang? Teacher tertinggal apa ni? CH2, CH2. Okay, betul? Tak ada respon petang-petang Teacher baru plan nak buat face to face. Pasal mesti takut kena kutuk belakang. Kita pun buat online. Okay, so compound R reacts with hot aqueous solution of sodium hydroxide. Okay, to form compound S. So R ini mesti haloalkane. Okay, dia react dengan sodium hydroxide aqueous hot. Okay, to form compound S. S adalah alkohol. Okay, so alkohol ini ia akan produce ethene, alkene, bila dia undergoes dehydration process in the presence of concentrated H2SO4. So, yes. P tu bukan alkane ke? Mana? Alkane. Salah silap lah. Alkane. Tak ada bond. Sorry. CH3, P. Raman Betul-betul alkane. Tak ada double bond. Alkane. Naura tu on camera. Record. Teacher lah cakap laju. Okay, so untuk R. Okay, R ini mesti haloalkane. Okay, you don't know the structure of haloalkane tu yet. Okay, so react with aqueous solution of NaOH dapat S. S itu alkohol. So dia akan form alkene bila dia undergoes dehydration of alcohol. Okay, so sekarang ni last kali dia akan end up dengan alkene, which is ethene kan. So meaning that structure haloalkane tu pun mesti ada 2 karbon juga. Kan? So daripada R, so R ini adalah haloalkane, is either CH3, CH2Br ataupun awak nak guna halogen selain Br boleh guna juga Cl. So ini structure R. Okay, and then react with hot aqueous sodium hydroxide. So berlaku nucleophilic substitution, kita dapat S. So S adalah alkohol. Okay, and then alcohol dia undergoes dehydration process. Kita eliminate water, so kita dapat ethene. Teacher, Okay, yes. yang dehydration ni kan,
Ha. Kita kena tulis ke kat jawapan Maksudnya generation tulis process ni? apa? Kan ada tiga, kan ada dua reaction ni. Ha. Concentrated Kan kita nak H2SO4. R, Ha. R dengan S. Lepas tu yang Ha. lepas S kita kena tulis juga ke? Kalau tak tulis Sebab boleh ke? sebab dia minta reaction involved. So kalau dia dah nyatakan dalam statement tu, tulis je lah kot. Maksudnya Haziq buat sampai S saja. Sebab dia minta structure. So maksudnya kalau dia minta Aha. chemical equation, okay, dia minta chemical equation kan. So yang ini, dia nyatakan kat sini, kita dapat markah. Kita nyatakan semua reaction yang dia bagi. Maksudnya banyaklah markah dia. Okay, so semua segmen yang dia bagi tu, reagen yang kita keluarkan dapat satu markah. Ni pun dapat satu markah. Macam tu lah. Okay, selain markah untuk structure P, Q, R dengan S. So memang kena lah. Okay, so untuk C, Okay, okay, teacher. C ni bermula dengan S. So Haziq buat tak? Ke buat sampai alkohol S tu je? Sampai S je. Sambung sampai dapat ET sebab dia mention chemical reaction. So propene reacts with hydrogen bromide, HBr in the presence of organic peroxide. Okay, so maksudnya ini mesti addition of HBr tapi follow anti-Markovnikov rule. So bermula dengan propene. Okay, so HBr under H2O2 ataupun kita guna CH3OOCH3 tu. Okay, kat sini kita buat satu markah. Okay, so kita dapat T. Okay, so T. Okay, T tu mesti haloalkane react with hot aqueous solution of sodium hydroxide to form U. So daripada haloalkane, okay, kat sini kita akan follow anti-Markovnikov rule kan. So Br akan berada pada carbon yang kedua ni. Ke teacher silap? Oh, teacher dia kena follow apa ni? Dia kena follow anti-Markovnikov teacher silap ni. CH3 CH3 ini teacher follow Markovnikov rule kan. So sepatutnya dia jadi CH2, betul tak? Dia jadi CH2. Kat sini dia jadi CH2Br. Kan? Okay, ini baru betul. Yang tadi salah. Sebab kita kena follow anti-Markovnikov rule. So ni pun akan jadi macam mana? CH3, CH2, CH2, OH. Okay? Sebab dia follow anti-Markovnikov rule. So kalau dia follow anti-Markovnikov rule, Br ini akan ditambah adding pada carbon double bond yang lagi banyak hidrogen. Terbalik lah dengan Markovnikov rule. Okay, so bila react with hot aqueous sodium hydroxide, berlaku substitution dan kita dapat this product, which is U tadi kan. Okay, satu markah. Dapat markah untuk mekanisme. Okay, ada jawapan selain daripada ni? Okay, and next D. Okay, so V reacts with HCl to form W, which reacts with excess ammonia untuk form CH3CH and H2CH3. So maksudnya kita akan predict structure V ni bermula daripada structure yang belakang, produk yang belakang ni. So ada 4 carbon. So obviously awak tahu W tu mesti haloalkane, right? Okay, so haloalkane reacts with excess ammonia, so kita dapat amine. Okay, kita substitute Cl tu dengan NH2. So daripada situ kita boleh predict macam mana structure W. Okay, sebelum kita dapat NH2 tu, so mesti NH2 itu adalah asalnya daripada klorin. Okay, so V ni mesti alkene. So ini structure alkene. Okay, CH3, CH2, CH double bond CH2 react with HCl. Okay, so kita akan tambah HCl, follow rule apa ni kelas? Addition of HCl. What rule do you follow kat sini? Apply rule apa kat sini? Tak ada orang jawab soalan teacher petang ni. Kalau soalan tanya name the rule apply in the addition of HCl to alkene. Markovnikov rule. Markovnikov rule. Thank you, Hiwen. Yang lain semua tak spotting. Okay, so react with excess ammonia, then you dapat CH3, CH2, CH, NH2, CH3. Okay? So ini soalan yang boleh ditanya dalam exam. So bukan setakat haloalkane, dia boleh terus combine dengan chapter
alkene. Okay, dah. Ada soalan tak cikgu ni? Boleh proceed dengan green reagent tadi? Boleh. Okay, Boleh. Okay, jom. So, balik pada my map tadi. Okay. Alright. Okay, so ini formation of green reagent. Okay, kita akan dapat green reagent tu compound yang ada carbon tu terikat dengan magnesium. Okay, and then ada halogen. So, MgX ni adalah simbol kepada green reagent tadi lah. Okay, so daripada green reagent ni, dia boleh undergo 4 lagi reaction untuk dapatkan 4 different product. Okay, so the first one, reaction ni dengan acidified water, H2O, H+, ataupun kita panggil sebagai hydrolysis. Okay, hydrolysis reaction, H2O, H+. So, apa yang akan berlaku kelas? Okay, so bila green reagent ni, dia react dengan acidified water ataupun dia undergoes hydrolysis dengan H2O, H+ ni, okay, kita akan dapat structure macam ni. Okay. So, carbon yang terikat dengan MgX ni, okay, so MgX ni dia akan keluar dan kita akan dapat alkane. Okay. So, kita akan tambah H kat sini. Okay. Kita tambah H ataupun teacher buat macam ni terus CH3, CH3. Okay, maksudnya kita akan dapat alkane. Okay. Ini kalau teacher guna haloalkane yang ni CH3, CH2, MgX kan. So, kita akan tambah satu hidrogen. So, MgX tu dia keluar. So, kita akan dapat alkane. Okay, number 1. Okay, number 2. So, daripada Grignard reagent, okay, dia react ni dengan methanol. Okay, so ini adalah aldehyde sebab dia ada C double bond O. Okay, yang dia ada 2 hidrogen sebelah dia kan. Okay, number 1 react, step number 1 react with methanol. So, ini awak label ni nama dia adalah methanol. Okay, sebab dia ada satu carbon and then dia adalah aldehyde. Okay, followed by hydrolysis H3O+. Okay, number 1 Roman react with methanol followed by step number 2 hydrolysis ataupun H3O+. Okay, so apa yang akan berlaku adalah bila Grignard reagent react dengan methanol ni, okay, kita akan dapat structure macam ni. Okay, so C double bond O, kita guna marker hitam Okay, so C double bond O pada aldehyde ni dia akan jadi OH. Okay, C double bond O yang warna hitam ni, okay, dia akan jadi OH. Okay, and then dekat sini dia ada H dengan H. Okay, lepas tu nanti dia akan bersambung dengan alkyl group daripada Grignard reagent tadi. Okay, so akan dapat structure ni. Dan ini sebenarnya ini adalah alkohol. Okay, ini adalah primary alkohol. Sorry. Sekejap lagi kita buat latihan lagi. Okay, ini adalah primary alkohol. Okay, yang bahagian yang ink warna biru ni datangnya daripada mana kelas? CH2, CH3 ni. Okay, yang warna CH2, CH3 ni datangnya daripada Grignard reagent. Yang warna hitam ni adalah daripada methanol. Cuma C double bond O tu dia akan jadi OH. Okay, dia akan jadi hydroxyl group. So, ini adalah primary alcohol. Okay, number 3. Okay, number 3, reaction of Grignard reagent ni dengan aldehyde. Ni aldehyde, okay, RC double bond OH ni. Okay, so ini adalah aldehyde. Dia ada satu alkyl group attached pada C double bond O dan dia ada H. So ini adalah aldehyde. Okay, react with aldehyde followed by hydrolysis. Okay, nanti apa yang akan berlaku adalah, okay, salin dulu. So C double bond O carbonyl group tu dia akan jadi OH. Okay, and then dia ada R kat sini. Bawah ni dia ada hydrogen and then carbon yang carbonyl tu dia akan terus attach pada CH2, CH3. Okay, so kita akan dapat alkohol. Okay, cuma apa kelas alkohol ni kelas? What is the class of this alcohol? Siapa boleh bagi tahu? Bila dia react dengan Secondary. methanol, secondary kan? Kita fokus pada carbon, alpha carbon yang Secondary. terikat. Yes, secondary alcohol. So kita akan produce secondary alcohol. Okay, you guys akan dapat secondary alcohol. Okay, bila react with
aldehyde followed by hydrolysis. Okay. And then number 4 ni kita ada reaction of unit reagent with ketone kan. Okay. So R C double bond O R prime. So kenapa teacher letak R prime? Sebab teacher nak bezakan dua R ni mungkin adalah rantai karbon yang berbeza. Okay. So ini adalah ketone. Okay. So apa jadi bila unit reagent react with ketone? So ini adalah ketone. Ketone ni carbonyl group attached pada dua carbon. Kan? RC double bond O C followed by hydrolysis. Okay. So bila dia react dengan Grignard reagent, okay, C carbonyl tu dia akan jadi COH. Okay, lepas tu dia ada R dekat sini. And then dia akan connect pada carbon daripada haloalkane tadi. Okay, CH2, CH3. So awak akan dapat alkohol juga. Cuma apa class of this alcohol? Tertiary. Tertiary alcohol. Okay, very good. Kita akan dapat tertiary alcohol. Okay, kita akan dapat tertiary alkohol. Okay, and then last kali, okay, reaction of Grignard reagent ni with carbon dioxide followed by hydrolysis. So ini adalah CO2. Okay, so bila Grignard reagent dia react dengan CO2, okay, so CO2 ni, okay, dia akan jadi COOH. Dia akan jadi carboxyl group. Okay. Dan carboxyl group ni dia akan attach pada alkyl group daripada Grignard reagent. Okay. CH2, CH3. So awak akan dapat carboxylic acid daripada Grignard reagent ni. So ini adalah carboxylic acid. Okay. Oh, sorry. Okay, you guys akan dapat carboxylic acid. So daripada Grignard reagent, okay, kita akan dapat alkane bila awak react dengan H2OH+. Okay, kalau react dengan methanol, kita akan dapat primary alcohol. Okay, reaction with aldehyde, kita akan dapat secondary alcohol. Reaction dengan ketone, kita dapat tertiary alcohol. Dan reaction dengan carbon dioxide, followed by hydrolysis, kita akan dapat carboxylic acid. Ni secara general dulu. Jadi kita bagi structure secara detail. Dah ke ni? Ni dah? Okay, kalau dah beritahu teacher nak proceed pada example. Dah. Dah. Okay. So, ini generally boleh jadikan dia rujukan, memang kena rujuk kat sini kan. Okay, so sekarang ni teacher nak tunjukkan secara lebih details. Okay. Kita guna. Okay, sekejap lagi kita buat latihan. So, awak kena tengok kat sini dulu. Okay, contoh. Okay, ni kalau awak salin bersama dengan teacher ni. Okay, ni. Okay, addition of Grignard reagent. Okay. Okay, let's say. Contoh yang pertama ni, teacher bagi terus example lah. Bagi senang sikit. Okay, examples. Okay, kita nak form primary alcohol. Kan, kita nak form formation of primary alcohol from Grignard reagent. Okay, let's say kita punya Grignard reagent tu adalah macam ni. Kita je lukis guna marker hitam, okay. So awak ada CH3, CH2, teacher buat CH2. Ini adalah okay. So bila dia jadi Grignard reagent, dia akan jadi MgCl. Contoh. Okay. Dia asalnya pada haloalkane. So bila react dengan magnesium hydroether, so dia jadi MgCl. Contoh ini adalah kita punya Grignard reagent. Okay.
Alright, so sekarang ni bila dia react dengan metanal, okay, plus dengan metanal, okay, C, metanal nanti structure dia macam mana? H, C, double bond O, H, okay, followed with hydrolysis. Right? Okay, so macam mana kita nak buat bonding supaya kita dapat primary alcohol? Okay, kalau ini kita punya Grignard reagent, okay, kita akan fokus pada carbon yang attach pada Mg. Okay, sebab carbon inilah carbon yang partially negative. Okay, so teacher bulatkan carbon yang ni. Okay, so carbon yang ni, apa yang akan berlaku? Arrow ni dalam exam tak perlu tunjuk pun, cuma teacher nak tunjukkan dia punya bonding ni macam mana. Okay, so C daripada yang attach pada Mg, okay, MgCl ni, dia akan bonded with carbon of carbonyl ni. So, bila dia bonded, okay, so C double bond O dia akan terus jadi OH. Okay, dia terikat dengan H sekeliling dia kan. Okay, so nanti dia bonded with CH2, CH2, CH3 daripada Grignard reagent. Boleh follow? Okay, boleh tak kelas follow setakat ni? So, awak akan Boleh. dapat primary alcohol, okay. Cumanya bila kita dah tambah dengan metanal, kita punya alkohol, okay, kalau Grignard reagent ni ada berapa carbon? 3 carbon kan? Okay, so after dia dah react dengan metanal, berapa total carbon yang dia dapat? Kita dapat primary alcohol dengan addition 1 carbon, betul? Betul tak? Teacher, Ya. Yeah. screen teacher lambat. Screen teacher lambat. Alah, teacher lagging lah. Kenapa lambat sangat ni? Sekejap. Baru keluar. Baru keluar. Okay, itu. So, C double bond O, dia akan jadi COH. Okay, so yang warna biru ni, okay, yang warna biru ni semuanya adalah originally daripada, walanya lambat sangat adalah 2,5. Originally daripada metanal. Okay, yang warna hitam ni adalah daripada Grignard reagent tadi. Okay, nampak tak? Sebab teacher guna different colour. Okay, so kita akan dapat primary alcohol. Okay, ini adalah primary alcohol with addition of 1 carbon. Okay, daripada 3 carbon yang asal, dia jadi 4 carbon. Boleh? Okay, let's say. Satu lagi, kita ambil structure yang sama. Sekarang ni, kita nak, teacher nak tunjukkan formation of secondary alcohol. Contoh. Okay, daripada Grignard reagent. So, teacher gunakan the same Grignard reagent. Kelas, kalau kita nak form secondary alcohol tadi, dia mesti react dengan apa? Aldehyde. Aldehyde kan. So, teacher ambil the same Grignard reagent. Sekarang ni, MgBr pula. So, okay. Structure untuk aldehyde tu, teacher buat yang paling simple je. CH3, C double bond O, H, followed by hydrolysis. H3O+. Okay. So, kita nak predict. Bila kita react dengan aldehyde, kita tahu yang kita akan dapat secondary alcohol. So, macam mana structure secondary alcohol? Okay. So, carbon yang attach pada Mg ni, nanti dia akan bonded with C double bond O ni. Okay. So, carbonyl group ni, okay, yang warna biru, dia akan jadi COH. Okay. Dan dia attach pada CH3 sebelah dia kan. Okay. Dan dia juga attach pada H. Dan dia akan bonded with, okay, bahagian daripada Grignard reagent tu. So, kita akan dapat structure macam ni. Boleh follow tak kelas? So far. Boleh? Boleh. Okay, so ini yang marker warna biru ni, ini adalah bahagian daripada aldehyde tadi. Okay, yang hitam ni datangnya daripada Grignard reagent. So, awak akan dapat secondary alcohol. Okay. Okay. Kalau kita nak form contoh, formation of tertiary alcohol. Okay, formation of tertiary alcohol. Okay, untuk dapatkan tertiary alcohol, Grignard reagent tadi kena react dengan apa? Keton. Keton. Okay, teacher bagi structure Grignard reagent yang sama. Contoh. Okay. Okay, MgBr. Okay, react with keton. So, let's say lah, structure keton ni teacher bagi dalam bentuk cyclic.
Jangan debar pula. Okay, tak payah. Bagi yang simple dulu. C double bond O, CH3, followed by hydrolysis H3O+. Okay, so kita tahu bila guna reagent yang ada MgBr ni, okay, dia akan, bila react with ketone, kita akan dapat tertiary alcohol. So macam mana struktur tertiary alcohol? Okay, so carbon yang bonded pada MgBr ni, okay, dia akan attach, dia akan bonded with C double bond O, carbonyl. Okay, so C double bond O, okay, dia akan jadi OH dan dia terikat dengan apa kiri dan kanan dia kelas? CH3 kan? Okay, dan sebelah tu dia akan bonded with CH2, CH2, CH3. So inilah struktur tertiary alkohol yang kita akan dapat. Betul tak ini tertiary alkohol ni? Betul. Betul, okay? So yang marker warna biru ni datangnya daripada ketone tadi. Yang warna hitam tu adalah daripada struktur Grignard reagent. So awak dapatlah tertiary alkohol. So kalau awak tengok dekat sini kan, okay. Contohnya secondary alkohol ni, okay, Grignard reagent ni ada 3 karbon. Okay, bila dia react dengan aldehyde ada 2 karbon. So total secondary alkohol ada berapa karbon? 1, 2, 3, 4, 5 karbon kan? Betul tak? Betul. Okay, kalau yang example yang formation of tertiary alcohol ni, kita Grignard reagent ni dia ada 3 karbon. Okay, dia react dengan ketone ni kat sini ada 3 karbon. So bila dia jadi tertiary alcohol, berapa total karbon? 6. 6. 6 karbon. Okay, yang C carbonyl itulah yang akan jadi COH. Okay, so kalaulah satu lagi example sebelum kita buat soalan tutur. Okay, formation of carboxylic acid daripada Grignard reagent. Okay, so sama juga. Let's say lah kalau teacher tukar sikit, Grignard reagent ni dalam bentuk cyclic. Awak jangan debar pula. Ini cyclic. Okay. So ni adalah MgCl. Okay, Grignard reagent ni origin daripada haloalkane kan. Okay, lepas tu untuk dapatkan carboxylic acid dia mesti react dengan apa tadi? Carbon dioxide yang followed by hydrolysis. Okay, jadi sama juga. Okay, carbon ini, okay, yang bonded pada Mg ni, dia akan attack C yang CO2 ni. Arrow ni tak payah tunjuk pun tak apa. Teacher nak tunjuk supaya nak faham. Okay, so bila berlaku macam ni, okay, so C, okay, ni awak punya carbon tadi, so dia akan bonded terus pada C double bond O, OH. Boleh? Okay, so yang CO2 ni dia terus akan jadi carboxyl group. Okay? Boleh tak kelas? Boleh, teacher. Boleh. Okay. Alright. Kalau boleh follow dasar salin, okay, kita try buat soalan practice question bersama-sama. Okay, kalau yang formation carboxylic acid ni senang. Dia CO2 tu dia akan attach pada carbon yang bonded pada MgCl. MgCl tu keluar byproduct dan kita akan dapat carboxylic acid. Okay, cuba korang buka soalan tutur yang mana. Okay, pergi pada page. Ini last topic dah untuk haloalkane. Okay, cuba kita buat practice question 10 bersama-sama. Okay, buka dulu. Page berapa ni? $206. 206. Okay, so Grignard reagent is an example of organometallic compound which is very useful in the synthesis. Synthesis, every time you guys jumpa synthesis, synthesis is a scientific word for producing. Okay, in the production atau producing many of organic compound. Macam tadi kan awak tahu daripada Grignard reagent kita dapat primary alcohol, secondary alcohol, tertiary alcohol. Okay, so arahan yang pertama, show
Okay, show the preparation of Grignard reagent daripada chloropropane. So, awak tukar sikit chloropropane ni, teacher nak korang guna 1-chloropropane. Okay, so mesti kena tahu draw dulu 1-chloropropane ni macam mana. Kan? Okay, 1-chloropropane got how many carbon, class? 3. 3. So, CH3, CH2, CH2, Cl. Cuba tengok my map tadi. How do we produce Grignard reagent daripada haloalkane? React dengan Mg. magnesium under dry ether. Itu. Okay, so what happen is, okay, teacher highlightkan carbon yang terikat dengan Cl ni. So, dia akan dapat CH3, CH2, CH2. Dia akan bonded pada MgCl. Dia jadi macam ni je terus. Okay, magnesium will bonded pada C before Cl tu. Okay, this is your Grignard reagent. This is your Grignard reagent. Okay, so satu markah kat sini. Okay, so ni yang menarik ni. Okay, use the above Grignard reagent, which is yang ni, CH3, CH2, CH2, MgCl. Okay, untuk prepare or to produce the corresponding compound. Okay, so yang pertama kita nak produce propane. Okay, so untuk dapatkan alkane, awak tahu Grignard reagent mesti react dengan apa? Tengok pada my map tu. So daripada Grignard reagent, ambil daripada Grignard reagent, react dengan apa kelas kalau ikut my map untuk dapat alkane? H2O. React with H2OH plus ataupun hydrolysis reaction. Okay, kita hydrolysekan dia. Okay, terus dia macam ni. CH3, CH2, CH2 ni terus tambah hidrogen satu daripada H plus tu. So dia akan terus dapat alkane CH2, CH3, CH2, CH3. Pak dia end up dengan CH3 ni. So ini adalah alkane. Okay, so which is ini adalah propane. Boleh? Ni yang paling senang. So MgCl dia akan keluar sebagai byproduct. Okay, and then number 2. Okay, number 2 ni kita nak dapatkan 1-butanol daripada kita punya Grignard reagent. Okay, so cuba kita lukis dulu structure 1-butanol. Macam mana structure 1-butanol, kelas? How many carbon? 4. 4. Okay, OH pada carbon nombor berapa? Yang first. Yang first. Okay, bijak sana. Tak tidur pun jangan boleh aku. Okay, ni kan? Okay. Lepas tu, boleh tak teacher tahu what is the class of this alcohol? Primary, secondary or tertiary? Primary. Primary alcohol, yes. Jangan takut. Tak meletup benda ni. So, kita nak dapatkan 1-butanol which is primary alcohol. So, tadi baru kita discuss kan? Okay. So, 1-butanol ni total carbon berapa? 4 carbon. Kita punya Grignard reagent ni ada berapa carbon? 3. 3. So, okay, kita tahu daripada 3 carbon nak react dengan reagent apa supaya dapat primary alcohol yang ada 4 carbon. So, nak dapatkan primary alcohol tadi, dia mesti react dengan apa? Ada pertambahan 1 carbon. How do we produce aldehyde? Aldehyde tu spesifik. Adakah semua aldehyde ke metanal? Metanal kan? Okay. Kita nak tambah 1 carbon. So, mesti react with metanal in order untuk dapat primary alcohol. Metanal sahaja. Okay. So, kita dah ada Grignard reagent tadi daripada haloalkane. Okay. React terus plus dengan metanal macam mana? H, C, double bond O, H. Followed by hydrolysis H3O+. Dia mesti complete macam ni. So, dapat tak 1-butanol? Cuba korang connectkan ni. Berjaya tak dapat butanol? Connection tu daripada mana ke mana? Daripada C yang attach pada MgCl, dia akan bonded pada siapa? Macam mana connection dia ajar tadi? Ni kan, C attach pada MgCl, dia akan bonded pada C yang karbonal kan? So C double bond O tu dia akan jadi?
OH. 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 Lepas tu ada H kiri kanan dia dan C karbonal tu akan terus attach pada mana bahagian Grignard reagent tadi? CH2, CH2, CH3. CH2, CH2, CH3. So, adakah ini buan butanol? Adakah ini buan butanol? Yes. Yes. So, dapatlah dia. So, dia pattern soalan juga. Okay. Okay, kita try lagi. Nombor 3 Roman. Okay, so number 3 Roman, from the Grignard reagent, kita nak produce 2-pentanol. Okay, 2-pentanol. Okay, kita draw dulu 2-pentanol macam mana. How many carbon in 2-pentanol? 5. CH3, CH, ada OH kan? OH pada second carbon dan kita ada CH2, CH3. Betul macam ni? Betul. Okay, so 2-pentanol ni apa class of alcohol dia? Secondary. Secondary alcohol. Dan dia ada 5 carbon total. Okay, kita punya Grignard reagent ada 3 carbon. Okay, so Grignard reagent ni mesti kena react dengan apa supaya kita dapat secondary alcohol dan ada 5 carbon total. Agak-agak apa kelas? Aldehyde. Aldehyde. Dan aldehyde tu ada berapa carbon agak-agak? Sebab kita nak dapatkan pentanol yang ada 5 carbon. Kita punya Grignard reagent ni hanya ada 3 carbon. So dia, yes, dia mesti react dengan aldehyde supaya kita dapat secondary alcohol. So teacher salin semula kita punya Grignard reagent, MgCl. Okay, mesti react dengan aldehyde. Teacher nak tahu structure aldehyde ni macam mana. How many carbon mesti ada pada aldehyde? 2. 2. So agak macam mana structure dia? Siapa boleh beritahu? 2 tu betul dah. Aldehyde mesti ada C double bond OH. So jadi aldehyde ni adalah CH3. CH3. C. Alah, dia punya takut tu macam nak meletup. Double bond O. Macam ada bom jangka. Kalau salah tulis kau meletup satu PC ni. H. Betul? Betul. Yes. Pandai. Petang-petang macam ni pun boleh jawab soalan. Okay, lepas tu. Macam mana bonding dia? So C yang attach pada MgCl ni dia akan bonded pada C double bond O. So C double bond O akan jadi CO OH kan? COH. C double bond O, dia jadi COH. Dia akan jadi alkohol. Okay, dan tepi tu dia ada CH3. Bawah tu dia ada apa? Okay, dia terikat dengan CH3. Bawah ni dia ada H. Dan dia akan bonded pada mana bahagian reagent tadi? CH2. CH2, CH3. CH3. So dapatlah total 2-pentanol, secondary alcohol with 5 carbon. Gitu. Okay. Yang warna biru tu adalah bahagian daripada Grignard reagent. Yang 2 carbon lagi yang ada OH ni datangnya daripada aldehyde. Okay. Alright. And then class, how do we produce the fourth compound? 2-methyl 2-pentanol. Lukis dulu structure 2-methyl 2-pentanol sebab kita nak classifykan dia. 2-methyl 2-pentanol. Parent dia apa parent dia? Pentanol. Pentanol. Okay, parent dia 2-pentanol. So ada 5 carbon. CH3, pada carbon yang kedua ada OH. Dan pada carbon yang kedua juga ada apa? Methyl. Methyl, which is CH, CH3. CH3. Dan ada berapa lagi? CH2, CH2, CH3. Ini 2-methyl 2-pentanol. Okay, which is apa class of alcohol ni? Tertiary. Tertiary alcohol. Okay, so kalau Grignard reagent nak produce tertiary alcohol mesti react dengan ketone. Kelas, daripada structure 2-methyl 2-pentanol dia boleh predict dah macam mana structure ketone. Mana bahagian ketone agak-agak? Mana R group untuk Grignard reagent tadi? Tepi dan atas.
Tepi dan Green atas. reagent. Green reagent. Green reagent tadi CH2, CH2, CH3 kan? So ini adalah bahagian daripada green reagent. Okay, teacher letak green reagent. Mana R group untuk kita dah agak? Kaitan dengan tu. Pandai. So CH3 ni, ni semua adalah milik kita kan? So maksudnya kita daripada 3 karbon, last sekali kita dapatkan granite reagent ni, kita dapat tertiary alcohol, so awak nampak ini bahagian keton kan. So kita terus buat dekat sini. Okay, 2 methyl, 2 pentanol, total carbon dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 6 carbon. Maksudnya keton awak hanya ada 3 carbon sajalah. Boleh pun. Okay, so kita buat. So kita ada granite reagent, CH3, CH2, CH2, MgCl. Okay, plus dengan keton. Keton tu awak tahu dah structure dia. Dia mesti ada 3 karbon sahaja. Okay, followed by hydrolysis H3O+. Okay, so awak tahu connection ni mesti antara ni. Okay, karbon yang partially negatif dengan C double bond O. So apa jadi pada C double bond O? Dia jadi OH and then dia ada CH3. Lepas tu dia ada CH3. Okay, lepas tu dia akan bonded pada siapa? CH2. CH2, CH2, CH3. So dapatlah 2 methyl, 2 pentanol. Okay, 2 methyl, 2 pentanol. Okay. Oh, saya sepatutnya guna marker hitam ni. Nanti saya guna marker hitam supaya awak nampak kan mana bahagian untuk keton. So ni CH3, C double bond O, CH3. Okay. So ni nanti dia akan attack sini. Arrow tu tak payah tunjuk. Teacher tunjuk supaya korang nampak kat mana bonding dia. Okay, settle yang ni. Okay, and then last kali dah dapatkan butanoic acid. How? React dengan carbon dioxide. CO, yes, react terus dengan carbon dioxide je. Tak payah cara hal lain. So CH3, CH2, CH2, MgCl plus dengan CO2 followed by, tak muat kat bawah, hydrolysis. Okay, so kita tahu dekat sini C yang ni akan bonded dengan CO2. Kita akan terus dapat CH3, CH2, CH2, terus C, OOH. Ataupun C double bond O, OH. Okay, so betul tak ini butanoic acid ni? Butanoic acid ada 4 karbon, betul? Betul. So ini adalah butanoic acid. Settle soalan. Inilah function Grignard reagent. So macam mana kita dapat Grignard reagent? Daripada halo alkane react dengan magnesium in dry ether. Okay. Ada masa lagi. Okay, Disa dah. Boleh teacher proceed? Boleh. Okay. Okay. Menarik soalan ni. Okay, kita tengok practice question 11. Kita tahu boleh buat soalan ni. Korang kan hebat. Mesti korang boleh buat. Okay, show the conversion of the following compounds by using suitable Grignard reagent. Okay, so kalau yang A ni, dia bermula daripada haloalkane. Okay, haloalkane jadi alkohol. Apa kelas of alkohol ni, kelas? Primary, secondary alcohol. Okay, ini adalah secondary alcohol. So dia kata mesti menggunakan suitable Grignard reagent. Maksudnya haloalkane ni kena bertukar dulu kepada Grignard reagent. Daripada Grignard reagent baru jadi secondary alcohol. Okay. So kalau teacher nak tunjukkan contoh, okay kita buat. So kita ada structure bromocyclohexane ni. Okay, how to produce Grignard reagent dulu? React with magnesium under dry ether. Yes, good. Okay, so dia jadi macam mana structure Grignard reagent kita? MgBr. MgBr. Okay, very good. Okay, ni yang clue utama dia ni.
Lah tak muat lah saya buat kat sini. Saya buat kat bawah boleh tak, Wak? Okay. Last kali dia jadi macam ni. C. C apa tu? C. C. H. CH3. OH. Struktur yang kat tengah ni yang teacher nak tanya korang ni. Macam mana ni? Kita dapat secondary alcohol. So mestilah ini atas ni ada apa? Aldehyde. Bawah ni mesti hydrolysis. Struktur aldehyde tu. Siapa boleh bagi teacher jawapan? Jawapan dia ada pada struktur kat bawah ni. Kita tahu cyclohexane ni daripada guna reagent. Okay. Mana bahagian aldehyde dia? Siapa boleh bagi jawapan? CH3, C. C, OH. Ini semua daripada aldehyde. So aldehyde kita macam mana? C, H3, C, OH tu double bond O, H. So inilah jawapan dia. Boleh tak kelas so far? Okay. Ni markah. Ni markah. Ni markah. Okay. Okay, kita try lagi kan. Okay, lagi dapat ni. Okay, yang ni pula. Yang ni benzin kepada COOH. Okay, fine, tak ada masalah. Sekejap, teacher nak hold dulu. Kenapa dia melibatkan benzin kepada benzoic acid? Kan dia tersilap ni. Dia abaikan dulu, nanti teacher postpone balik KIV dulu yang ni. Sebab sepatutnya tak ada melibatkan benzin ni. Ke teacher yang penting? Tak apalah. Okay, kita buat C dulu. Okay, kita buat C dulu. 1 chloro, last kali. 1, lepas tu yang D ni teacher nak jadikan dia sebagai homework. Teacher tengok korang boleh buat ke tak. Satu soalan je. Weekend tadi dapat dah. Kelas soalan pasti halo alkit dia dah bagi tadi. Dapat kan? Okay, kita habiskan dengan C. Okay, 1 chlorobutane kepada 1 pentanol. Kita buat C. So 1 chlorobutane, lukis dulu 1 chlorobutane. Okay, macam mana struktur 1 chlorobutane? CH3, CH2, 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 Cl. Okay, nak jadi guna reagent mesti react dulu dengan magnesium in dry ether. Okay, so kita dapat guna reagent. CH3, macam mana? CH2, CH2. Padahlah. CH2 apa yang attach pada? MgCl. CH2 MgCl. Okay. Right. So daripada guna reagent ni, okay, dia kena react dengan apa supaya dia dapat jadi 1 pentanol. So awak lukis dulu struktur 1 pentanol ni. CH3, CH2, CH2. How many carbon kalau dia pentanol? 5. 5. C, OH, CH2. Daripada sini awak tahu dah jawapan dia. Awak dah ada struktur guna reagent. Guna reagent ni berapa karbon? Ada 4 karbon. Okay, so dia jadi 1 pentanol. 1 pentanol ni primary, secondary atau tertiary alcohol? Primary alcohol. Okay, so dia mesti react with aldehyde atau Methanol. aldehyde. Awak dah tahu dah kat sini kan? So kalau nak produce aldehyde, dia mesti silap. Metanal. Mesti metanal. Okay, mesti react with metanal. Tak ada compound lain. Hanyalah metanal sahaja. Followed by hydrolysis. Kan? So C and this C. So nanti kalau orang tanya kenapa boleh jadi primary alcohol, sebab this carbon dia akan bonded pada C yang ni. Okay. So bahagian metanal dia akan jadi, yang teacher highlight dengan warna kuning ni, dia akan jadi CH2OH. Okay. Is that clear for today? Boleh habis kelas kat sini?
Boleh. Boleh. Okay. Jadi saya nak bincang dengan awak nanti hari Isnin. Saya nak tengok awak tunjuk macam mana 1-bromo 3-methyl butane menjadi 4-methyl pentanoic acid. Oh, bijak ni saya boleh buat ni. Okay. So thank you kelas. Assalamualaikum. Thank you, teacher. Okay. Thank you, teacher. Alright. Thank you, teacher. Syok lah. Stop recording dulu.